Fauziah Saleh ikrar tidak akan biarkan fahaman berpuak-puak pecah belahkan PKR. Presiden MCA gesa ahli berpandangan jauh berhubung pelantikannya sebagai penasihat pelaburan Cina. Nga Komeng ambil tindakan undang-undang terhadap Razman Zakaria. Pemuda DAP Templak Akmal Saleh susulan isu bendera Cina dikibarkan semasa Festival Guangdong. AMK tegaskan permohonan maaf Najib Razak tidak akan pulihkan kerugian ditanggung negara. Otai reformis persoal sejauh mana keikhlasan Najib Razak mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Setiausaha Agung PKR Fauziah Saleh berikrar tidak akan membiarkan fahaman berpuak-puak memecah belahkan parti itu sekali lagi. Katanya menerusi wawancara Malaysia Kini, beliau melihat episod kartel yang hampir memecah belahkan PKR sebelum ini sebagai pengalaman berharga yang telah dipelajari parti itu. Timbalan menteri itu mengimbas keadaan ketika PKR berpecah kepada dua kumpulan antara penyokong Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kumpulan yang menyokong timbalannya Azmin Ali atau lebih dikenali sebagai kartel. Azmin dan penyokongnya pada masa itu menguasai banyak jawatan penting dalam PKR sebelum bertindak keluar daripada parti itu beramai-ramai ketika episod Langkah Syaratan pada 2020 yang menyaksikan kejatuhan kerajaan PH. Menurut Fauziah, insiden itu juga menyebabkan PKR berada dalam keadaan kucar-kacir apabila ramai pemimpin dari pelbagai peringkat yang menyokong Azmin turut bersamanya meninggalkan parti itu. Menyifatkan dirinya mengatasi fahaman berpuak, Fauziah berkata, tidak gemar melihat ahli parti berpecah kepada kem-kem tertentu dan memberikan kesetiaan membuta tuli kepada pemimpin. Ahli MCA digesa untuk berpandangan jauh susulan pelantikan presidennya Wee Ka Siong sebagai penasihat pelaburan Cina. Ia susulan pihak tertentu berasa tidak puas hati dengan pelantikan itu sekaligus menganggap sebagai satu peranan yang tidak bermaruah bagi Wee. Jelas Wee dalam satu hantaran video, beliau berasa terdorong untuk memanfaatkan hubungan parti itu dengan kerajaan China selama bertahun-tahun dan menjadikannya sebagai platform untuk mempromosikan hubungan baik dan kerjasama antara kedua-dua negara. Terdahulu, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan pelantikan Wee sebagai penasihat pelaburan bagi warga dan syarikat Cina. Ia dibuat semasa Zahid merasmikan Perhimpunan Agung Tahunan MCA. Mengulas mengenai pelantikan tersebut, Wee berkata beliau terkejut dengan pengumuman Ahmad Zahid kerana ahli Parlimen Bagan Datuk itu tidak memberitahunya terlebih dahulu atau memberikan sebarang isyarat. Pengerusi DAP Perak Nga Komeng mempertimbangkan untuk mengambil tindakan sivil terhadap Razman Zakaria yang telah mengaitkannya dalam penganjur sambutan Guangdong sedunia yang melibatkan warga Cina mengibar bendera negara tersebut di Menara Condong di Teluk Intan. Difahamkan arahan telah diberikan kepada pasukan peguamnya untuk mengkaji dakwaan yang dilemparkan Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri Dun Perak itu. Katanya, laporan polis telah dibuat terhadap Pesuruhjaya PAS Perak itu yang secara terang-terangan membuat fitnah. Nga yang juga ahli Parlimen Teluk Intan menjelaskan bahawa penganjuran sambutan keagamaan itu tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana parti politik. Tambahnya, Teluk Intan telah dipilih untuk penganjuran perarakan Guangdong antarabangsa itu malah turut mengibarkan bendera seperti Thailand dan Vietnam selain China. Dalam perkembangan berasingan, pemuda DAP menemplak Dr. Akmal Saleh susulan respon Ketua Pemuda UMNO itu terhadap isu di Teluk Intan yang disifatkan mengikut rentak pembangkang. Pengarah Biro Hal Ehwal Varsity Pemuda DAP Ho Chi Yang mendakwa kenyataan itu hanya meneruskan khabar angin yang disebarkan oleh PAS berhubung Festival Kebudayaan Guangdong dan mencetuskan ketegangan kaum.
Katanya, sebagai anggota Kerajaan Perpaduan dan ahli eksekutif Kerajaan Negeri Melaka, Akmal tidak bertindak sewajarnya atau dengan profesionalisme. Kenyataan tidak bertanggungjawab seperti itu mencemarkan nama baik masyarakat Cina Malaysia dan mewujudkan ketegangan kaum yang tidak perlu dan menjejaskan perpaduan di kalangan semua kumpulan etnik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanah Rata itu juga mengkritik Akmal kerana kerap mengarahkan anggota pemuda UMNO membuat laporan polis yang katanya sering menyebabkan agensi penguatkuasaan undang-undang terpaksa mengalihkan sumber sedia terhad untuk mengendalikan drama politik yang tidak masuk akal. Tindakan tegas berlandaskan undang-undang tetap perlu diteruskan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak walaupun telah membuat permohonan maaf. Menurut pemuda PKR, permohonan maaf itu tidak akan memulihkan kerugian yang ditanggung negara. Katanya, permohonan maaf itu juga tidak boleh menjadi pelindung bagi mana-mana pihak untuk mengelak daripada tanggungjawab yang lebih besar atas kecurangan yang telah dilakukan. Katanya dalam satu kenyataan, kepentingan awam dan keadilan untuk rakyat Malaysia tidak boleh dikompromi. Itu kerana katanya, mereka yang terpaksa menghadapi kesan daripada skandal itu tidak boleh diabaikan. Terdahulu, Perdana Menteri menerima baik permohonan maaf daripada Najib. Sementara itu, Pertubuhan Kebajikan Otai Reformis Malaysia PKORM mempersoalkan sejauh mana keikhlasan Najib memohon maaf atas skandal 1MDB. Menerusi laporan Malaysia Kini, Presidennya Mustafa Mansur menyuarakan kebimbangan yang permohonan maaf itu hanyalah satu strategi politik di saat tekanan politik dan undang-undang yang kian meningkat. Jika ia dilihat sebagai strategi politik semata-mata, ia mungkin dianggap tidak tulus. Katanya, bagi mereka reformis, permohonan maaf harus disertai dengan pengakuan penuh terhadap tanggungjawab dan kesalahan yang telah dibuat. Khamis lepas, Najib menerusi kenyataan anaknya memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia berhubung skandal 1MDB namun kekal menyatakan dirinya tidak bersalah. Mengulas lanjut, Mustafa berkata, walaupun Datuk Seri Anwar secara peribadi menerima permohonan maaf itu, beliau perlu mengutamakan harapan dan jangkaan rakyat terhadapnya. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.